Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Zulfitri Yusof dan ini adalah Buletin Awani Khas terkini. Kita baru saja mengikuti perutusan khas oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang memberikan dan juga memberikan situasi semasa COVID-19 yang berlaku pada ketika ini. Saya ingin menarik keluar beberapa angka yang menuntut perhatian kita dan juga meminta juga kerjasama kita dalam masa yang sama untuk memerangi COVID-19 secara lebih jelas dan juga lebih tegas lagi. Di mana kalau dilihat hampir 20,000 kes positif baru dicatatkan di Malaysia berbanding 10,576 kes dalam tempoh 6 bulan sebelumnya. Di mana jumlah kes positif COVID-19 setakat 30 Oktober ialah 30,090 kes dengan 246 kematian. Dan Sabah masih lagi mencatatkan jumlah kes tertinggi dengan 13,701 dan saya suka untuk menarik perhatian di mana dalam perutusan khas tadi juga Tan Sri Muhyiddin Yassin juga mengatakan bahawa peningkatan kes COVID-19 secara mendadak telah memberikan tekanan kepada para frontliners kita di mana di negeri Sabah sahaja lebih 300 petugas barisan hadapan telah dijangkiti COVID-19 dan lebih 1,200 petugas dikenakan kuarantin. Anggota polis juga terkena jangkitan COVID-19 dengan hampir 11,000 anggota terpaksa dikuarantin. Dan kekangan ini menambahkan kekangan anggota polis terutama mereka yang bertugas di barisan hadapan. Dan Tan Sri Muhyiddin Yassin juga dalam perutusannya sebentar tadi mengingatkan bahawa COVID-19 membawa impak yang cukup besar kepada ekonomi dan betapa pentingnya perbezaan daripada segi pandangan politik dan juga perbezaan pandangan diatasi untuk memastikan belanjawan 2021 itu dapat diluluskan dan dapat dilaksanakan dengan baik. Selain Tan Sri Muhyiddin Yassin juga memberikan gambaran bagaimana pilihan raya kecil Batu Sapi atau pilihan raya negeri Sarawak yang bakal diadakan dan impaknya apabila penularan COVID-19 masih tinggi di negara kita. Saya ingin bersama dengan Profesor Madya Dr. Samsul Bahari Samsudin merupakan pensyarah Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Malaysia Sabah langsung dari Kota Kinabalu. Assalamualaikum, salam sejahtera Dr. Samsul. Terima kasih kerana bersama kami dalam Buletin Awani Khas pada jam ini. Mungkin kita dapat fahami pertamanya dahulu, peningkatan kes yang begitu mendadak dalam tempoh sebulan dua ini, 20,000 peningkatannya berbanding kita hanya ada 10,000 sebelum dalam tempoh 6 bulan yang terakhir ini. Dan doktor mungkin dapat memberikan gambaran secara dengan lebih jelas bagaimana peningkatan kes sebanyak 13,000 kes di Sabah ini memberikan kesan secara khususnya kepada mereka yang berada di barisan hadapan yang sepatutnya menjadi benteng kepada kita COVID-19 ini, doktor. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang kita semua faham ya apabila menjadi frontliner atau barisan hadapan, inilah antara risiko-risiko yang utama lah. Mereka terpaksa berdepan dengan situasi COVID-19 ini menjadi sebagai orang di barisan hadapan, antara orang yang pertama mendapat kesan. Dan sebenarnya ini adalah satu angka yang tinggi ya, apabila lebih daripada 300 orang ya petugas barisan hadapan telah dijangkiti. Ini satu nombor yang saya rasa sangat-sangat membimbangkan, sangat-sangat membimbangkan. Kerana frontliner ini bila dia berada ataupun sedang bertugas ya, mereka tidak kosong ya, tidak mereka memakai PPE, sudah memakai pelindung dan sudah mengambil SOP dan sebagainya, tetapi masih lagi dijangkiti. Dan kalau kita bayangkan ada 1,200 lagi yang sedang dikuarantin. Kita tidak mahu nombor ini meningkat. Dan ini sebenarnya menjadi satu petunjuk kepada kita bahawa isu yang berkaitan dengan COVID-19 ini bukannya isu yang main-main ya, di mana bukan sekadar penduduk ataupun masyarakat dikesani, tetapi frontliner juga. Jadi memang ataupun sewajarnya kebajikan petugas-petugas barisan hadapan ni yang ramai terkesan ini perlu dilihat dan diberi fokus dengan segera sama ada dalam bentuk bantuan segera ataupun dalam intipati ucapan Perdana Menteri tadi ada menyebut tentang bajet tahun 2020. Ini insentif ini juga perlu dilihat ya kepada petugas-petugas barisan hadapan.
Doktor, pada pandangan doktor, bagaimana kita melihat bahawa ini adalah domino effect yang berlaku antara satu sama lain? Saya mengambil contoh di negeri Sabah. Sebelum pilihan raya ataupun Dewan Undangan Negeri Sabah dibubarkan pada 30 Julai itu, angka kes COVID-19 pada ketika itu sekitar 500 kes sahaja di negeri Sabah. Dan ianya meningkat dengan cukup drastik. Kalau kita melihat kepada graf bar itu cukup menakutkan sekali. Dan ini tidak dapat tidak kita kaitkan dengan pilihan raya negeri Sabah. Dan juga apabila itu satu situasi yang pertama. Situasi yang kedua ialah masalah yang kita hadapi sekarang ialah bagaimana kita dapat memudahkan kerja-kerja petugas Barisan Harapan untuk memerangi COVID-19 dan ianya menuntut peruntukan dan juga menuntut bantuan segera daripada segi dana dan juga penggubalan dasar dan itu berkaitan juga dengan belanjawan 2021. Berbalik kepada proses demokrasi, akan ada PRK Batu Sapi nanti pada bulan harapan, awal bulan. Dan ini seolah-olah tidak dapat tidak, ianya perlu diuruskan, tidak boleh diuruskan secara terasing. Ianya bersangkut paut antara satu sama lain. Sebagai pakar kesihatan awam, bagaimana melihat bahawa mekanisme yang terbaik yang perlu diambil dan juga perlu diseimbangkan pada ketika ini? Tepat sekali. Memangnya tidak ada satu kajian saintifik yang mengatakan bahawa peningkatan ataupun peningkatan mendadak kes-kes COVID-19 terutamanya di negeri Sabah ini disebabkan oleh pilihan raya. Tidak ada kajian saintifik. Tetapi kita juga tidak boleh menafikan bahawa dengan adanya pilihan raya ini memang jelas dengan adanya pilihan raya ini kes terus meningkat. Dan kita dapat lihat dengan statistik semasa yang keluar yang timbul selepas daripada pilihan raya tersebut. Jadi seperti mana yang saya katakan tadi, ianya disebabkan oleh multifaktoral, tetapi antara faktor pertama yang saya secara peribadi saya lihat ialah kegagalan masyarakat memahami SOP, kegagalan kita melihat atau menguruskan sistem pilihan raya yang berlangsung tadi. Kita memberi kepercayaan sepenuhnya kepada petugas, kepada rakyat untuk memahami SOP. Jaga diri semasa pilihan raya. Memang semasa pilihan raya, pihak SPR telah mengadakan SOP tertentu. Tetapi bagaimana ianya dipahami, dihadam oleh masyarakat. Secara konklusinya kita dapat lihat bahawa ianya gagal dengan peningkatan kes COVID-19 di Sabah. Jadi daripada keputusan Perdana Menteri tadi, saya juga agak risau dengan pilihan raya kecil di Batu Sapi dan juga bakal pilihan raya di Sarawak. Secara peribadi, saya minta kalau boleh agar pilihan raya ini ditangguhkan dahulu. Bukan kita menolak demokrasi, tetapi dari segi hierarki dalam bidang kesihatan, saya merupakan pengamal bidang kesihatan awam ini, merasakan bahawa aspek kesihatan masyarakat itu perlu diberi keutamaan berbanding dengan perkara-perkara lain seperti politik, ekonomi dan sebagainya. Sekiranya perkara ini kita tidak dapat menyusun atur dengan baik dari segi prioritinya, sudah pasti isu-isu yang berkaitan dengan kesihatan ini akan muncul. Dan apabila isu-isu yang berkaitan dengan kesihatan, sebagai contoh sekarang kita ada COVID-19, pandemik COVID-19. Jadi ianya turut mengesani banyak lagi perkara-perkara lain seperti ekonomi, masalah tekanan, masalah sosial, masalah politik. Jadi yang ini hanyalah outcome daripada situasi kegagalan kita mengawal isu-isu yang berkaitan dengan kesihatan. Itu pandangan saya. Doktor menyebut mengenai bahawa pematuhan SOP itu diletakkan kepada pihak berkuasa semata-mata, boleh dikatakan begitu. Dan juga pemahaman terhadap pematuhan itu masih lagi tidak meluas. Jadi kita masih lagi perlu sentiasa beringat kena pakai topeng dengan betul, tidak bersalaman, tidak menyentuhkan mana-mana bahagian. Jadi walaupun kita sudah berada dalam pandemik ini lebih 10 bulan, lebih daripada 6 bulan, ianya tidak difahami dengan secara jelas dan oleh itu apa sekalipun SOP yang mungkin bakal digubal, ianya tidak dapat dipatuhi dengan betul kalau pemahaman itu tidak ada. Sebagai pakar kesihatan awam, mungkin itu perkara paling asas untuk kita menyelesaikan segala penularan COVID-19 di Malaysia pada ketika ini?
secara peribadi saya melihat kita perlu lihat SOP kerajaan itu dibuat secara umum di peringkat kita panggil first layer. Second layer dia pergi kepada peringkat negeri, peringkat petugas-petugas barisan hadapan dan sebagainya. Foundation dia ataupun asas dia ialah kepada kefahaman masyarakat. Inilah yang kadang-kadang maklumat SOP-SOP yang kita beritahu. Memang betul saya beritahu setiap hari kita beritahu cuci tangan, jaga penjarakan dan sebagainya. Tetapi amalannya bagaimana? Yang ini biasanya kita akan lihat secara pukal, kita akan cakap, kita akan ikutlah apa yang diberitahu oleh SOP. Jaga penjarakan, pakai mask dan sebagainya. Tetapi bila di lapangan, di dalam situasi sebenar, dalam keadaan-keadaan mendesak dan tertentu. Contohnya, apabila kita beratur di dalam pilihan raya, for example, dalam situasi pilihan raya. Saya juga terlibat itu lagi dalam pilihan raya sebagai pengundi di Sabah ini. Semasa beratur, semasa proses masuk di kaunter itu semuanya mengikut SOP. Tetapi apabila barisan terlalu panjang, jadi ada masyarakat, ada komuniti yang cuba. Dan benda perkara beginilah yang biasanya akan trigger kepada pelanggaran-pelanggaran SOP. Bila pelanggaran SOP berlaku, susah kita nak buktikan tanpa rakaman video, tanpa gambar dan sebagainya. Tetapi yang mengecewakan kita, statistik yang kita dapati pada hari. Kita dapat lihat pada statistik hari ini ataupun pada statistik hari-hari yang sebelum ini. Malaysia, Sabah sendiri sudah 400, 500 kes sehari. Adakah ini yang kita mahu? Adakah kita gagal? Tidak. Kita tidak gagal menyediakan. Government atau pihak kerajaan tidak gagal menyediakan SOP. Yang menjadi kegagalannya ialah translation atau bagaimana ianya dihadamkan di peringkat komuniti. Penghadaman dalam peringkat komuniti ini bukan berdasarkan kefahaman daripada fikiran, minda sahaja, tetapi pemahaman dia berdasarkan tuntutan-tuntutan kehidupan. Bagaimana saya nak duduk di rumah kalau isi anak isteri saya kelaparan, saya mesti keluar daripada rumah. Ini contoh dia, desakan daripada keperluan asas, kita terpaksa keluar. Bila keluar, maka risiko untuk mendapat jangkitan pastinya sudah ada. Doktor berada di Kota Kinabalu sekarang ini, kawasan merah di situ, dan sebagai seorang pakar kesihatan awam, secara peribadi apa yang meresahkan dan juga menggusarkan doktor pada ketika ini dengan kita melihat kepada kapasiti hospital, biarpun kita dimaklumkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan ianya masih lagi mencukupi, akan tetapi daripada segi emosi dan juga mentalnya bagi golongan Barisan Harapan untuk berdepan dengan kes-kes yang tinggi. Dan juga kalau di Sabah itu juga ada beberapa kes yang juga kita ketahui datang daripada pedalaman yang mungkin sampai ke hospital sudah berada pada peringkat 3 atau 4, malah ada juga kes brought in death, dan itu perkara-perkara yang mungkin tidak diangkat secara meluas. Pada pandangan doktor, apa perkara yang paling merisaukan doktor pada ketika ini kalau keadaan di negeri Sabah? Saya secara peribadi saya lihat apa yang merisaukan saya ialah sikap masyarakat itu sendiri. Sikap masyarakat. Kita ada kawalan lalu lintas, kita ada SOP, kita ada guideline dan sebagainya, kita ada scan code dan sebagainya untuk masuk kedai. Tetapi kadang-kadang masyarakat, pemahaman masyarakat, educational level, tahap pematuhan, di sinilah yang kita kena teliti. Tidak semua masyarakat begitu. Kalau saya dapat lihat, saya tinggal di Kota Kinabalu. Apabila dalam PKP ini, saya masih lagi nampak kenderaan masih banyak di jalan raya. Walaupun dalam situasi sekarang. Jadi kerisauan, bila kita sebut perkataan risau itu, risau, tertekan dan sebagainya, ianya adalah agak subjektif antara satu orang dengan satu individu yang lain. Walau bagaimanapun, dari segi tekanan kepada frontliner, saya ramai kawan-kawan ataupun ramai petugas-petugas Barisan Hadapan yang saya jumpa memang sangat-sangat tertekan. Ini kerana satu adalah bilangan kaki tangan. Bilangan kaki tangan. Di Sabah ini jumlah penduduknya sangat-sangat ramai. Jadi
saya berharap agar Kementerian Kesihatan melihat dari segi jumlah kaki tangan, ratio patient dengan petugas-petugas barisan hadapan ini. Petugas barisan hadapan ini atau jumlah kaki tangan ini perlu ditambah dengan segera. Perlu ditambah dengan segera. Saya percaya inisiatif telah dilakukan sebelum ini dengan membawa beberapa orang ini, tetapi saya perlu ianya lebih lagi. Lebih lagi. Sebab kalau dapat dilihat, saya sendiri pun ada pernah membawa anak saya untuk buat swab ni. Hanya beberapa orang saja bertugas untuk ratusan komuniti, malah sampai ribuan komuniti. Tetapi jumlah petugas barisan hadapannya adalah sangat limited. Sudah tentu ianya memberi tekanan fizikal dan mental kepada petugas-petugas barisan hadapan. Kerana petugas-petugas barisan hadapan ini ada juga keluarga, ada juga saudara mara atau ada juga rakan-rakan yang lain yang mungkin terkesan dengan situasi-situasi. Doktor, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami dalam Buletin Awani Khas pada petang ini memberikan reaksi pantas kepada ucapan dan juga keputusan Perdana Menteri sebentar tadi. Jadi tadi Profesor Madya Dr. Samsul Bahari Samsudin, pensyarah Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan dari Universiti Malaysia Sabah langsung dari Kota Kinabalu. Saya ingin berhenti rehat seketika dahulu. Selepas ini saya akan bersama dengan NGO yang berada di lapangan untuk membantu usaha COVID-19 di negeri Sabah dan juga kita bakal mendapatkan reaksi daripada pihak bersih bagaimanakah pilihan raya mampu dijalankan ketika kita masih lagi berdepan dengan nombor COVID-19 yang tinggi dan juga banyak lagi perencanaan yang kita lakukan. Selepas ini, kita berhenti rehat seketika dahulu. Jumpa lagi selepas ini.